malam ini kita dapat bersua kembali, dan saya kira ini adalah kuliah pertama untuk tahun ini di sini, insya-Allah. Jadi pada malam ini sebagaimana kebiasaan kita sudah menghabiskan kitab kita dengan 2 orang Nabi dan 2 orang Rasul, merujuk kepada Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bergerak kepada Nabi dan Rasul ataupun utusan Allah yang keseterusnya, yaitu Nabi yang ketiga, merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bila sebut tentang Nuh alaihi salam, sememangnya sering tergambar di dalam akal atau fikiran kita bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini yang selalu ada maklumat, ilmu dan information pada kita ialah berkenaan dengan umur beliau, antara Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur dan usia yang panjang, kurang 50.000 tahun. Bermaksud Nabi Nuh alaihi salam dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah sampai berumur 950 tahun. Dan satu lagi yang paling dekat dan sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam ialah dia antara Rasul yang dijadikan oleh Allah antara yang pertama untuk menentang kaum-kaum yang dianggap sebagai zalim, kaum-kaum yang kufur dan ingkar kepada perintah Allah. Dan pada zaman beliau jugalah kemusyrikan pertama kali telah berlaku apabila umat-umat dan kaum-kaum pada zaman Nabi Nuh sudah ada yang sampai ke tahap melakukan penyembahan patung ataupun penyembahan berhala. Dan isu mukjizat pembuatan kapal juga terlalu dekat dan sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam peristiwa taufan ataupun kita kenali sebagai banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Apapun pada setiap siri, terlebih dahulu kita melakukan pengenalan kepada setiap Nabi dan setiap Rasul yang ingin kita pelajari. Dan yang paling utama dan paling penting ialah Nabi Nuh ini datang daripada salasilah yang mana? Nabi Nuh ini datang daripada nasab jurai keturunan yang mana? Kalau kita mengikuti sebuah kitab yang diberi nama Salasilah Keturunan Para Nabi dan Para Rasul, di dalam kitab tersebut diberikan juraian salasilah dan sanak kekeluargaan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau bernama Nuh alaihi salam, Nuh bin Lami' ataupun juga Nuh bin Lama'. Lami' pun orang sebut, Lama' pun orang sebut. Lami' bin Metushaleh, Metushaleh pun orang sebut, Mutawaslah pun orang sebut. Metushaleh bin Idris alaihi salam. Jadi moyang kepada Nabi Nuh yang keempat yang nama Idris ini merujuk kepada Nabi yang dah kita pelajari beberapa bulan yang lalu, iaitu Nabi dan Rasul yang kedua, Idris alaihi salam. Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlail, Mahlail bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis. Shis juga adalah seorang Nabi, Shis bin Adam alaihi salam. Jadi di antara Nuh dengan Nabi Adam ada 10 keturunan, ada 10 generasi, bermula daripada Nuh bin Lami' bin Metushaleh bin Idris bin Yarid bin Mahlil bin Qainan bin Anush bin Shis bin Adam alaihi salam. Baik, ini adalah salasilah riwayat keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Berikutan dengan umur sebagaimana yang kita sebut tadi, yang Allah bagi kepada dia ialah 950 tahun.
Dan ini adalah confirm, jelas dan pasti. Bukti atau hujah dia kita boleh dapati daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-14, yang mana Allah mengatakan bahawa umur Nabi Nuh ini kurang 50 daripada 1000 tahun. Masa bila dia ini berada, period atau zaman ataupun masa pendakwahan dan kehidupan dia, dikatakan bahawa zaman Nabi Nuh ialah di antara 3993 sebelum Masihi sampailah 3043 Masihi. 3993 sampailah 3043 Masihi, 950 tahun. Dia ini diutuskan kepada kaum yang berada di selatan Iraq. Tempat Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia ni zaman dulu tu, sekarang ni kalau dalam peta di bawah selatan Iraq. Dan ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi Nuh alaihi salam ini wafat di Makkah Al-Mukarramah. Dia dikurniakan bersama istrinya 4 orang cahaya mata yang semuanya lelaki, tidak ada seorang pun perempuan. 4 anak yang Allah bagi, yang Allah kurnia kepada Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama nama dia Kan'an, yang kedua nama dia Sam, yang ketiga nama dia Ham, dan yang keempat nama dia Yafis. Kan'an, Sam, Ham dan Yafis. Tetapi yang pertama yang nama Kan'an inilah yang mengingkari Nabi Nuh alaihi salam, yang menolak dakwah dan seruan Nabi Nuh, sehingga bila Nabi Nuh ni ajak dan seru dia supaya naik bersama-sama di atas kapal dan bahtera tu, dia menolak. Seolah-olah dia boleh mencari penempatan yang jauh daripada banjir dengan memanjat gunung-gunung yang tinggi. Tetapi semua daratan termasuk bukit dan gunung ditenggelamkan Allah dengan musibah, taufan dan banjir besar tersebut. Akhirnya bukan sahaja anak beliau Kan'an, bahkan isteri baginda sendiri pun antara manusia yang tidak diselamatkan akidah dia, juga mati dalam keadaan ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Quran, apakah nama kaum yang diberikan kepada Nabi Nuh? Dia tidak ada nama yang khusus sebagaimana Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Kalau Nabi Hud, kaum dia nama Ad. Kalau Nabi Saleh, kaum dia nama Samud. Kalau Bani Israel, Nabi dia Musa. Kalau Nabi Zulkifli, bangsa dia Aram ataupun Amori. Kalau Nabi Syu'ib, bangsa dia bangsa Aikah. Itu sebagai contoh. Tapi dalam Quran bila merujuk kepada kaum Nabi Nuh, dia semua sebut qaumi Nuhin, kaum Nuh. Tak ada penamaan yang Allah letakkan secara khusus untuk dinamakan kepada kaum ataupun Bani Nabi Nuh alaihi salam ini. Baik. Sebenarnya kita membicarakan tentang Nabi Nuh ini, sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran nama Nabi Nuh ini sebanyak 43 kali. Ulama-ulama telah membilang, ulama-ulama telah menganalisis bahawa nama Nabi Nuh ni yang Allah rakam, yang Allah rekod dalam Quran, Allah ulang sebanyak 43 kali. Dan Nabi Nuh ini adalah di antara nabi-nabi yang kita gelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Dia ada 5 orang Rasul yang digelar sebagai Ulul Azmi. Yang pertama dimulai dengan Nabi Nuh inilah. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila nabi-nabi ataupun rasul yang diklasifikasikan sebagai ulul azmi ini, kebiasaan dia ada gelaran. Selain nama dia yang sebenar, dia ada gelaran. Gelaran ni bukan umat dia yang bagi.
Gelaran ni bukan pengikut dia yang bagi. Gelaran ni juga bukan Nabi atau Rasul tu sendiri suka-suka nak bagi gelaran ni pada dia. Tetapi gelaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihi salam, gelaran bagi Nabi Adam ialah Safiyallah. Apa maksud Safi? Bersih. Apa maksud Safi? Suci. Yakni Nabi Adam adalah manusia yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah nabi-nabi ini tak bersih? Adakah nabi-nabi ini tak suci? Tidak. Dan kita sedia maklum dalam awal surah Al-Baqarah 30 sampai 38 Allah menceritakan awal penciptaan Nabi Adam. Akhirnya berlakulah pengingkaran ketaatan atas perintah Allah agar menjauhi sebuah pohon, yang mana akhirnya Nabi Adam ini mengingkari perintah tersebut lalu termakan buah itu di samping istrinya Hawa. Di atas dosa-dosa itulah apabila Adam ini diturunkan Allah ke bumi, lalu dia tidak pernah putus asa untuk beristighfar dan setiap masa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian Allah tidak terus mengampuni Nabi Adam alaihi salam, tetapi Allah mengampunkan Nabi Adam untuk beberapa tempoh tertentu. Jadi selepas tempoh pengampunan tersebutlah Adam ini digelar sebagai Safiyallah, bermaksud Nabi ataupun manusia yang sudah dibersihkan dosanya, sudah disucikan dosanya sebelum ini. Kalau rujuk kepada ulul azmi tadi sebagai contoh, Nabi Nuh sendiri diberi gelaran Najiyallah. Najiyallah. Apa maksud Najiyallah? Manusia yang dilepaskan oleh Allah, manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut manusia yang diselamatkan, tentu kita sudah terfikir, tentu kita ni sudah terbayang Nabi Nuh dengan kaum dia diselamatkan daripada peristiwa apa? Confirm peristiwa taufan dan banjir besar tersebut. Begitu juga Nabi selepasnya Ibrahim. Ibrahim ada gelaran dia iaitu Khalilullah. Apa maksud Khalilullah? Kawan baik, teman rapat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga ada gelaran Kalimullah, iaitu manusia yang dapat bercakap, berbicara, bersembang secara terus dan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikuti kisah ini dalam surah Taha, yang mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah menghadapnya di atas sebuah bukit yang bernama Tur Saina. Disitulah berlakunya pertemuan dan dialog secara terus dan langsung Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala di sebuah lembah suci yang bernama Thuwa. Dalam Al-Quran disebut bil muqaddasit Thuwa. Itu adalah yang tergambar di dalam surah Taha. Bagaimana dengan Nabi Isa sebagai contoh? Nabi Isa juga ada gelaran yang tersendiri, iaitu Isa Ruhullah. Isa ruh bagi Allah. Kerana satu keistimewaan, keajaiban yang Allah bagi mukjizat pada Nabi Musa ini, dia dilahirkan tanpa seorang bapa. Dia tak ada bapa. Dia cuma ditiupkan roh melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam ke dalam rahim ibu dia Maryam, lantas melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad lebih unggul dan agung daripada mana-mana utusan, lebih unggul dan agung daripada mana-mana nabi dan rasul yang lain, dan sememangnya layak bagi Allah menggelarkan Muhammad Habibullah, yaitu Muhammad kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian daripada pengetahuan am antara gelaran-gelaran kepada para nabi dan rasul yang diberi dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala.